tipulah kalau siapa yang tak pernah beli CD cetak rompak. Okay, so kalau korang pergi dekat kedai, korang beli CD cetak rompak tu. Assalamualaikum, bertemu saya lagi Syahril di Westclick Channel bagi memberi penjelasan mengenai barangan elektrik di rumah. Okey, terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada semua yang telah subscribe di channel saya. Alright, untuk video kali ini saya akan membuat full comparison operating system Smart TV yang berada di pasaran. Saya akan membuat perbandingan di antara Android operating system, Tizen operating system dan juga web operating system. Untuk Android operating system ni kita tahu banyak jenama yang menggunakan Android operating system seperti Sony, Toshiba, Haier, Panasonic, Sharp dan juga yang lain-lain lah. Okey, untuk Tizen OS, kepada sesiapa yang tak tahu apa tu Tizen OS, okey, Tizen OS ni adalah operating system yang didevelop sendiri daripada Samsung khas untuk diorang punya Smart TV. So Smart TV daripada Samsung semua menggunakan Tizen operating system. Seperti Tizen juga, Web OS adalah operating system yang didevelop oleh company LG khas untuk diorang punya Smart TV juga. So sama juga macam Samsung tapi LG punya kita panggil Web OS lah. Ok, so tujuan saya membuat perbandingan antara ketiga-tiga operating system ni adalah berkaitan dengan video pertama saya mengenai Android vs Smart TV. Sebab dalam video tu saya nampak banyak kritikan orang yang komen dekat dalam video tu. Diorang cakap Android ni lebih bagus lah, itulah, inilah. Actually tujuan saya buat video tu adalah untuk memberi penjelasan mengenai selain daripada Android operating system, okay, contoh macam company Samsung atau LG ni, diorang punya operating system ada juga Play Store ataupun App Store untuk kita download apps. So itu saja, maksudnya untuk bagi tahu yang brand lain yang tak ada menggunakan Android punya operating system seperti Samsung ataupun LG ni, diorang punya App Store pun diorang boleh download apps juga. Okay? Untuk membetulkan persepsi orang bahawa yang Smart TV ni tak boleh download apps. So kenapa saya cakap macam tu? Okay, sebagai contoh, kalau korang sebagai customer lah, korang pergi dekat kedai, korang nak beli TV, okay, korang jumpa dengan promoter certain brand. Okay, so promoter ni dia kerja certain brand, dia bukan kerja dekat kedai tu. Contoh saya ambil contoh macam Sharp punya promoter lah. Okay, contoh saja. Okay, so anda jumpa Sharp punya promoter, kita dah memang tahu kalau dia promoter Sharp, so dia akan memang jual TV Sharp sajalah. Okay, so anda jumpa dia dan anda cakap anda nak cari internet TV. Okay, so bila anda cakap anda nak cari internet TV, so promoter Sharp ni dia akan tanya balik, TV untuk connect internet ni dia ada dua jenis. Okay, so dia ada Smart TV dan juga Android TV. So encik nak yang macam mana? So kita sebagai customer kita akan tanya balik lah, so apa perbezaan Smart TV dengan Android TV? So yang promoter Sharp ni pun dia akan bagi tahu yang Smart TV ni dia tak boleh download apps. Okay, dan juga Android TV ni pula dia boleh download apps. Okay, so anda sebagai customer, anda tak tahu yang promoter Sharp ni sebenarnya hanya mention untuk brand Sharp sahaja. Okay, tapi sebagai customer anda akan rasa semua Smart TV daripada semua brand semua tak boleh download apps. So itulah tujuan pertama saya buat video tu. Okay, so kali ni saya akan membuat full comparison apakah kelebihan, apakah kelemahan antara ketiga-tiga operating system ni. Okay, stay tune. Okey, untuk Tizen OS dan juga Web OS ni, jumlah apps yang berada di dalam App Store tak silap saya memang tak banyak lah. Dia ada lebih kurang dalam 300 atau 400 saja. So memang tak banyak compare dengan Android. Okey, dan ia juga tak boleh download APK file. Okey, so kalau siapa yang tak tahu apa maksud download APK file tu, sekejap lagi saya akan explain lah. So kalau cerita daripada fleksibel, so Android ni lebih fleksibel compare Tizen dengan Web OS lah, sebab jumlah apps yang lebih banyak dan dia boleh download APK file. So macam-macam features lagi yang dia boleh buat mengenai Android punya operating system. Okay, Android ni jumlah apps dia ada lebih kurang dalam 5,000 apps. So memang banyak lah compare dengan Tizen ataupun Web OS.
Okay, dan dia juga boleh download APK file. So pada sesiapa yang tak tahu apa maksud download APK file tu, contoh macam korang search certain apps tu, nama apps tu dekat Play Store dan apps tu tak ada. Okay, so maksudnya korang boleh Google dekat internet dan korang boleh cari APK file untuk nama apps tu. Okay, dan bila dah dapat, korang boleh download, korang save dalam pendrive, and then korang boleh install dekat TV. So maksudnya walaupun apps tu tak ada dalam Play Store, korang boleh cari juga alternatif lain, okay, dekat Google. So korang boleh install juga apps tu dekat dalam TV lah. Okay, so saya rasa bila saya sebut pasal ketiga-tiga apps ni, saya rasa mungkin pilihan korang adalah Android lah. Okay, sebab Android ni lebih familiar. Okay, jumlah apps dia pun lebih banyak, and then dia boleh download APK file lah. Okay, alright, so macam biasa, walaupun teknologi tu orang kata bagus, tapi setiap teknologi tu dia ada kelebihan dan dia juga ada kelemahan juga. So ini saya akan explain apakah kelemahan Android yang perlu korang tahu. Okay, okay, kelemahan Android ni yang pertama adalah stability dalam dia punya operating system tu sendiri. Sebab kita tahu dia boleh download APK file. So kalau korang download APK file, kadang-kadang ada untrusted apps yang korang install dekat dalam TV tu. Okay, then misal kata bila korang update TV, so masa update apps tu, kemungkinan ada virus yang akan masuk dekat dalam TV tu dan dia akan infect dekat korang punya RAM dekat dalam TV tu. So dia lebih kurang macam handphone lah. Okay, so kalau macam handphone, korang guna Android punya phone, sama tak performance dia macam mula-mula korang beli 3-4 tahun lepas lah. Okay, memang tak sama lah. Okay, dia punya performance disebabkan kemungkinan korang punya handphone ataupun device tu dah terkena virus. Okay, so apa simptom-simptom virus tu? Kemungkinan korang punya handphone tu dia hang ataupun dia punya apps dia crash. Okay, so contoh-contoh macam tu lah. So benda yang sama juga kemungkinan akan berlaku dekat TV. Okay, so kalau mungkin korang pakai Android TV ni lama sikit, 4 tahun atau 5 tahun, so dia punya performance masa korang beli mula-mula tu dia dah tak sama. Dan yang kedua pula, untuk Android punya operating system, contoh ada satu ataupun dua certain apps yang korang boleh tengok movie free. Okay, so maksudnya movie tu baru keluar dekat wayang seminggu, korang boleh tengok dah movie tu dekat dalam apps tu. Okay, so memang betul, okay, korang boleh tengok movie baru keluar dekat wayang je, korang dah boleh tengok. Tapi kelemahan dia ialah macam dulu-dulu kita beli CD cetak rompak lah kan. Okay, so tipulah kalau siapa yang tak pernah beli CD cetak rompak. Okay, so kalau korang pergi dekat kedai, korang beli CD cetak rompak tu, kalau cerita tu baru seminggu keluar wayang, so apa yang akan korang tanya dekat orang yang jual CD tu? Mesti korang akan tanya, gambar ni clear tak? Sebab kita tahu cerita yang baru keluar dekat wayang tu memang dia takkan fully clear lah, mesti dia gambar wayang. So samalah juga dengan apps ni. So kalau macam korang tengok cerita tu baru keluar wayang, so kemungkinan dia punya gambar picture quality dia tak cantik lah, mungkin dapat gambar wayang lah. So tu antara kelemahan dia. So itu adalah orang kata kelemahan yang terdapat pada Android punya operating system, dan itulah sebab kenapa company seperti LG ataupun Samsung ni diorang tak menggunakan Android operating system dekat smart TV diorang. Okay, sebab diorang dah tahu problem-problem macam ni lah. So dia nak TV dia lebih berkualiti, lebih tahan lama. So maksudnya consumer boleh guna lebih lama. So that's why dia tak nak guna Android. Alright, mesti ada yang tanya, then kalau Samsung dia dah tahu kelemahan Android, kenapa dia still guna Android punya operating system ni dekat diorang punya handphone? Okay, yes, memang dia still guna operating system Android dekat diorang punya handphone. Dan sebab apa dia guna dekat handphone dan dia tak guna dekat TV? Sebab mentaliti orang yang beli TV dengan orang yang beli handphone totally memang tak sama. Okay, contohnya macam orang zaman sekarang lah beli handphone. Okay, baru pakai iPhone 11 lah 2-3 tahun. Okay, keluar handphone baru iPhone 12, dia nak trade in. Okay, maksudnya orang zaman sekarang ni kalau handphone dia nak up to date. Okay, dia nak pakai handphone yang terbaru. Handphone tu tak rosak pun dia nak trade in juga, dia nak tukar handphone yang baru lah. Right? Tapi kalau TV, okay, beli TV 5,000, 6,000, ada tak kalau macam orang yang pakai TV 5,000, 6,000 then lepas 2 tahun tengok TV baru keluar, dia nak trade in lah ataupun dia nak beli TV baru lah. So memang tak adalah orang yang macam tu kan. Okay, jangankan kata 5,000 ataupun 6,000, kalau orang yang beli 32 inci 699 pun
expectation untuk dia guna TV tu, dia expect dia boleh guna lama lah, 10 tahun ataupun 15 tahun. So sebab tu Samsung dia still guna Android punya operating system dekat handphone diorang, dan diorang tak guna dekat TV lah. So itu sajalah penjelasan saya untuk hari ini. Harap-harap info yang saya bagi ni boleh membantu korang untuk membuat keputusan untuk membeli TV dengan lebih mudah. Untuk info lanjut mengenai TV, korang boleh check out dekat channel saya, sebab dekat channel saya banyak lagi video mengenai TV yang saya buat lah. So sekian saja dari saya. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.